sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik-baik kita sambung pembacaan kitab Aqidatul Najib fi Ilmi Usuluddin dari Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatwani. Ini adalah salah satu kitab syarah bagi matan Ummul Bara'in, yaitu karangan Imam Sanusi. Asalnya tulisan Jawi, sudah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nurain binti Abu. Itu boleh dapatkan di kedai buka ataupun di online, Shopee dan sebagainya. Baik, disambung ke surah 161. Dalil kidam. Dan adapun dalil kidam bagi Allah, firman-Nya yakni Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir. Shadaqallahul azim. Artinya, ia yakni Allah juga yang awal dan yang akhir. Suratul Hadid ayat 3. Dan makna awal itu apa? Tiada permulaan. Dan akhir itu maknanya apa? Tiada kesudahan. Awal dan akhir kat sini pun tak sama dengan awal akhir makhluk lah. Kalau awal dalam keluarga, yang paling awal keluarga kecil bapak lah. Bapa dan ibu itu yang awal daripada anak. Awal dekat situ, awal kejadian ni ada mula juga, tapi dia yang jadi dulu, baru anak dia jadi. Tapi awal bagi Allah Ta'ala ni bukanlah maknanya Allah Ta'ala jadi dulu baru makhluk. Allah Ta'ala tiada permulaan. Kalau daripada tak ada kepada ada tu, jadi itu ada permulaan, ni tiada permulaan. Dan akhir, kalau bagi kita makhluk, terutamanya manusia, meninggal dunia lah. Tapi bagi Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala yang terakhir sekali mati, tidak. Tiada kesudahan, tak mati. Dan dalil akli, dalil akal, ini dalil nakli dari Quran. Dalil akli, dalil akal seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, Syekh Sanusi, wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala fali'annahu lam baris bawah law lam yakun qadiman lakana hadithan fayaftakiru ila muhdithin fayalzamu ad-dawru awit tasalsulu. Artinya, dan adapun tanda ataupun dalil wajib kidam, mesti Allah Ta'ala itu bersifat kidam bagi Allah Ta'ala itu, maka kerana bahawasanya jikalau tiada ada ia yang Allah qadim. Kalau bahasa Melayu, ia ni untuk Allah Ta'ala patut ayat besar, typing error lah. Kerana bahawasanya jikalau tiada ada ia yang Allah qadim, kalau Allah Ta'ala itu tak bersifat qadim, yang ini tiada permulaan, dan secaya adalah ia baharu, yang ini ada permulaan. Dan jikalau ada ia baharu, yang ini Allah itu baharu, ada permulaan, dan secaya berkehendak kepada orang yang membaharukan dia, mesti ada yang menjadikan dia. Maka lazim mesti jadi daurun atau tasalsul. Apa dia daurun dan tasalsul? Bermula burhan ini, dalil ini tiada sempurna, ia melainkan dengan 3 kias. Dan aturannya itu dikatakan, kias itu aturannya yang pertama dikatakan, jikalau tiada ada ia yakni Allah qadir, diulang oleh yang atas. Ini huraian Syekh Zainul Abidin lah. Yang ini tadi
kata-kata Imam Sanusi. Baik dimulaikan. Dan aturan itu dikatakan jika tiada ada ia ini Allah qadim, nescaya adalah ia baharu satu. Kerana tiada ada yang menengahi antara keduanya. Tetapi keadaannya baharu itu mustahil. Dari kerana jika ada ia baharu, nescaya berkehendak ia kepada orang yang hendak pada orang yang membaharukan dia, jadikan dia. Tetapi berkehendak pada orang yang membaharukan dia itu mustahil. Tiga. Dari kerana jikalau berkehendak dia kepada orang yang membaharukan dia, kalau Allah Ta'ala perlukan berkehendak kepada yang menjadikan dia, nescaya lazim, jadilah, mestilah daur atau daurun atau tasalsul. Ini dipendekkan daur, tasalsul. Dan bermula keduanya itu mustahil. Daur dan tasalsul itu mustahil, tak diterima akal. Kenapa? Nanti diuraikan. Maka barang yang membawa ia kepada keduanya itu, dan iaitu berkehendaknya kepada orang yang membaharukan dia, itu mustahil. Dua-dua ni, daur dan tasalsul ni, berkehendak kepada yang membaharukan Allah Ta'ala, yang menjadikan Allah Ta'ala. Itu mustahil, tak diterima akal. Maka barang yang membawa ia kepada berkehendak itu, dan iaitu keadaannya baharu, itu mustahil. Berkehendak itu mustahil, keadaannya baharu itu mustahil juga. Maka berkehendak ni bukan berkehendak iradat, berkehendak kepada yang menjadikan. Maka barang yang membawa ia kepadanya, dan iaitu tiada keadaannya qadim, mustahil, tak diterima akal. Maka tetaplah itu maksudnya terbuktilah nakidnya, lawannya, iaitulah yang dituntut, iaitu qadim lah. Sebab qadim dah dibuktikan mustahil, maka jadi bukan qadim yang tanya, minta maaf, baharu itu telah dibuktikan mustahil, maka qadim itulah yang terbukti. Baik, baru dimulaikan daur itu ya. Maka makna daur itu, apa makna daur? Tawaqqufu syai'in ala syai'in yatawaqqafu alaihi imma bimartabataini aw maratibin. Artinya terhenti suatu atas suatu yang terhenti ia atasnya, iaitu terhenti syai'in, sesuatu yang kedua itu atas syai'in yang pertama, perkara yang pertama, syai'in perkara. Dan terhenti pula syai'in yang pertama, perkara yang pertama, atas syai'in yang kedua, perkara yang kedua. Ada kalanya dengan dua martabat, pada dua atau beberapa martabat, pada yang lebih banyak daripada demikian itu. Tak berapa nak faham saya, tak apa, Syekh Zainul Abidin terangkan sikit. Ayat dia ayat bahasa Arab kan, dan apa, pendek, itu nama matan tu buku teks dia, formula dia kan. Kalau tuan-tuan ada yang belajar matematik tambahan, ni lebih kurang formula dia lah. Fx kuasa 2 sama dengan saya dah tak boleh sambung, tak ingat nak sambung. Dia apa, matematik tambahan ni banyak belajar x, x lah, y lah, y tu tak apa lagi x tu. Orang kata dah lah, move on lah, asyik cerita pasal x saja kan. Orang tak belajar admin ni, dia apa, maknakan x tu ex girlfriend lah kan, ex tunang ke, ex isteri ke kan. Belajar tambahan ni banyak x sama dengan apa, dah ibu dah ini lah kan. Baik, jadi ini formula dia, ini penerangannya. Misalnya, contohnya, umpama contoh lagi, Zaid, satu orang nama Zaid. Kenapa Zaid dalam kitab apa nama ni, bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab, nahwu bahasa Arab, contoh macam kitab apa, Kawakib Duriyah ke ya, Kawakib
Jadi dalam bahasa Arab ni disuruh buat contoh, kalau lelaki Zaid, kalau perempuan Hindun. Itu sebab banyak ulama dibuat umpama Zaid ya. Zaid menjadikan ia akan Amru ni, ataupun senang kita panggil Ammar lah, atau Umar. Kalau ikut ejaan ni Ammar lah, senang disebut. Zaid menjadikan Ammar, dan Ammar itu menjadikan ia akan Zaid. Zaid jadikan Ammar. Zaid pula siapa jadikan? Ammar jadikan Zaid. Maka yang demikian itu tiada dapat tasawur, tak boleh nak dipikir pada akal sekali-kali. Tak boleh nak fikir dengan akal. Macam mana Zaid jadikan Ammar, lepas tu Ammar pula jadikan Zaid? Kerana yang menjadikan itu terdahulu ia daripada yang dijadikan. Kalau Zaid jadikan Ammar, maknanya Zaid jadi dulu, Zaid dah ada, baru dia boleh jadikan Ammar. Tiba-tiba pula Ammar yang jadikan Zaid. Apa benda? Zaid dah ada. Kalau macam tu terbalikkan, Ammar jadikan Zaid. Habis Ammar siapa jadikan? Zaid lah. Sama lah macam tadi, cuma tukar nama. Maka manakala sabit tetap Ammar itu dijadikan oleh Zaid, maknanya Zaid jadi dulu baru Ammar, Zaid jadikan Ammar. Maka betapa bagaimana Ammar itu boleh menjadikan Zaid? Macam mana? Kerana ia kemudian daripada Zaid, dia jadi kemudian. Tak boleh dijadikan Zaid. Zaid pun dah ada, nak jadikan apa lagi? Dan yang kemudian itu betapa bagaimana dapat ia menjadikan akan orang yang dahulu? Tak boleh. Maka terhenti Ammar itu atas Zaid, yang terhenti pula wujud Zaid itu atas Ammar. Dan kiaslah pada Daud yang lebih daripada 2 martabat, seperti itu juga perkataannya. Jadi kalau kita kiaskan Tuhan A dengan Tuhan B, siapa jadikan Tuhan A? Tuhan B jadikan. Siapa pula jadikan Tuhan B? Tuhan A lah. Tak boleh. Tak boleh, tak diterima akal. Baik itu Daud ataupun Daud. Dan erti tasalsul itu, tasalsul apa pula? Ini tersasul Ustaz, entahlah. Asal bahasa Arabnya tasalsul. Bahasa Melayu ada perkataan tersasul, dekat-dekat. Tapi macam jauh makna dia. Tasalsul kat sini dengan tersasul. Tersasul bahasa Melayu ni terlepas cakap. Baik. Ini jadi tasalsul tarattubu umurin ghairi mutanahiyatin, artinya peraturkan beberapa pekerjaan yang tiada berkesudahan, tak sudah, tak berhenti, tak berhenti. Macam mana tak berhenti itu? Yang ini berkehendak satu kepada satunya hingga tiada kesudahannya. Maka yang demikian itu pun mustahil pula, tak diterima akal. Kenapa? Kerana membawa kepada tiada Tuhan. Lama-lama dia tak ada Tuhan. Maka batallah Daud dan tasalsul. Dia tak buat contoh kat sini dalam kitab Risalah Tauhid mungkin ada. Jadi tasalsul ni dia macam rantaian yang tak berkesudahan. Dia tak bagi contoh. Baik, tasalsul ni contohnya begini. Siapa jadikan Tuhan A? Tuhan B lah. Siapa jadikan Tuhan B? Tuhan C. Wah, senang je. Baik, katalah sampai Z. Siapa jadikan Tuhan Z? Tuhan satu. Ada main nombor pula. Dah ABC dah habis sampai Z, main nombor pula. Tuhan Z yang jadikan Tuhan satu. Siapa jadikan Tuhan satu? Tuhan dua. Habis sudah.
Sebab nombor tak ada kesudahan, dan dia pun memang tak ada kesudahan pun. Dia main tarik ke atas katalah nombor apa yang pada kita besar lah. Kalau apa nama, nombor yang terakhir ni tak ada, nombor paling kecil yang tak ada nilai kosong, nombor paling kecil yang ada nilai 1. Tapi nombor paling besar ada nilai ke tak ada nilai ke, memang ada nilai lah. Nombor paling besar tak tahu. Yang ada infinity, tak ada penghujung. Itu jawapan dia. Jadi siapa yang jadikan, nak selesaikan siapa jadikan Tuhan pun tak selesai. Belum cerita makhluk lagi. Siapa jadikan Tuhan, kalau ikut tasalsul tak settle lagi. Entah sampai kiamat settle ke tidak. Tak payahkan kiamat. Kiamat tu makhluk. Kiamat tu hancur makhluk tak ada. Tak ada kesudahan, tak jadi makhluk, tak ada makhluk. Jadi mustahil, tak diterima akal tasalsul. Siapa jadikan Tuhan satu, Tuhan dua, siapa jadikan Tuhan dua, Tuhan tiga, tak boleh. Maka batallah daur dan tasalsul. Maka tetaplah, terbuktilah kidamnya, iaitu Allah Ta'ala bersifat kidam, iaitu tiada permulaan, tidak dijadikan. Dan apabila tetap kidamnya, sifat kidam, iaitu tiada permulaan, mustahil atasnya baharu. Mustahil, tak diterima akal atasnya, atas Allah Ta'ala baharu ada permulaan. Iaitulah yang kita tuntut. Wallahu a'lam. Itu dalil kidam, sedia Allah Ta'ala. Baik, dalil baqa'. Dan adapun dalil baqa' itu kekal, maka iaitu firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kekal oleh zat Tuhan engkau ya Muhammad, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 27. Baik. Jadi dalam ayat ini, wa yabqa, dan kekallah wajah rabbika, Tuhan engkau. Tapi dalam kitab ini sudah diambil daripada kitab tafsir. Wajah Tuhan engkau, iaitu zat Tuhan engkau, diri Tuhan engkau. Bukanlah Allah Ta'ala ada wajah, tapi apa nama, wajah dekat situ maksudnya diri Allah Ta'ala. Surah Ar-Rahman ayat 27. Jadi ini dalil ayat Al-Quran bahawasanya Allah Ta'ala itu baqa', kekal. Allah Ta'ala sendiri firmankan, Allah Ta'ala sendiri beritahu kita melalui Rasulnya, disampaikan wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan adapun dalil akli, dalil akal sifat baqa' Allah Ta'ala, maka iaitu seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, Syekh Sanusi, wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fali'annahu law amkana an yalhaqahu al-adam lan tafa anhu al-qidam likauni wujudihi hina idin yasiru jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadithan kaifa wa qad sabaqa qariban min wujubi qidamihi ta'ala. Artinya, dan adapun tanda wajib baqa' kekal bagi Allah Ta'ala itu, maka kerana bahawasanya jikalau dapat dihubung akan dia oleh adam, tiada, ain dal mim, ain dal mim adam, yang ini tiada. Kalau alif dal mim, nama Nabi Adam. Kerana bahawasanya jikalau dapat dihubung akan dia, ini Allah, oleh adam, tiada, dan secara nafi daripadanya kidam.
tiada permulaan. Kerana keadaannya wujudnya pada ketika itu, jadilah ia harus juga, tiada wajib. Dan yang harus itu tiada ada wujudnya melainkan baharu. Betapa sah demikian itu nafi, dan padahal sesungguhnya telah terdahulu sebut, padahal hampir lagi, iaitu wajib tidak bagi Allah Ta'ala. Itu ayat dia, ayat apa nama formula itu baik dimulaikan oleh Syekh Zainul Abidin. Ini dalil tiada tamam iaitu sempurna ia melainkan dengan dua kias. Dan aturan keduanya itu, pertama, jikalau tiada wajib bagi Allah itu baqa, sifat baqa, bekal, nescaya dapat dihubungkan dengan dia oleh Adam. Kalau Allah Ta'ala itu tak ada sifat baqa, bekal, maknanya boleh dikaitkan dengan Adam, tiada. Matilah maknanya, ujungnya musnah. Tetapi dapat dihubungkan akan dia oleh Adam itu mustahil. Allah Ta'ala dihubungkan dengan tiada itu mustahil. Kerana bahawasanya jikalau dapat dihubungkan akan dia oleh Adam, tiada, nescaya nafi daripadanya kidam, ternafilah kidam, tertolaklah sifat kidam. Tetapi nafi daripada yang kidam itu mustahil. Kenapa? Kerana barang yang telah terdahulu daripada wajib kidam baginya Ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Yang lepas dah dibahaskan, Allah Ta'ala itu mesti wajib bersifat kidam. Jadi tak bolehlah Allah Ta'ala dikaitkan dengan Adam, ini tiada, dan tak bolehlah Allah Ta'ala itu tak bersifat baqa. Maka barang yang membawa ia kepadanya dan iaitu keadaannya baharu mustahil. Maka barang yang membawa ia kepadanya dan iaitu keadaan harus wujudnya mustahil. Baharu tu ada permulaan, harus tu boleh ada dan boleh tiada, mustahil kan? Maka barang yang membawa ia kepadanya dan iaitu dapat dihubung Adam baginya, yakni Allah Ta'ala, mustahil juga. Maka barang yang membawa ia kepadanya dan iaitu kerjaan wajib baqa'nya mustahil baqa'. Maka sabit nakidnya dan iaitu wajib baqa'nya Allah Ta'ala, dan iaitu yang dituntut. Macam mana huraian Ustaz? Dia berkait dengan kidam lah. Allah Ta'ala mesti bersifat baqa', iaitu kekal, sebab Allah Ta'ala ada sifat kidam, tiada permulaan. Bila tiada permulaan, tiada akhir. Baik. Dan kata musannif, kata pengarang kitab iaitu Syekh Samsi Matan Al-Ibrahim, wa qad sabaqa qariban wujubu kidabihi Ta'ala, yang diulang balik ini tadi. Dia nak highlightkan, dia nak uraikan, dan sebenarnya telah terdahulu hampir lagi, iaitu wajib kidam bagi Allah Ta'ala. Itu diambil daripada yang demikian itu, bahawa tiap-tiap orang yang wajib kidamnya mustahil adamnya. Kalau ada sifat kidam, yakni tiada permulaan, mustahil adamnya. Tak diterima akal tiadanya. Dan tiada muafakat segala mengkolak, yakni golongan yang berakal atas masalah i'tiqad ketuhanan itu, melainkan ini kaedah yang kulliyah, menyeluruh, dan diiktiradkan atas kaedah ini, dipertikaikan atas kaedah ini, bahawa Adam kita yang azali itu, Adam kita, ketiadaan kita yang azali, tiada permulaan. Kita kan ada permulaan kan? Adam kita, ketiadaan kita tu yang tiada permulaan. Pening Ustaz, tak pening, tak apa. Kita tu ada permulaan. Adam kita, ketiadaan kita, mula-mula kan kita tak ada. Kita ni kan baru ada. Saya 18 baru ada, baru keluar kat dunia. Tuan-tuan pun ada tarikh masing-masing. Sebelum kita tak ada tu, kita tiadanya kita ni, adabnya kita ni azali, tiada permulaan. Tak faham dia? Tak apa, dia kena ulang banyak kali. Dia sekali mungkin tak faham.
Dah faham? Alhamdulillah. Saya sekali pun dah faham Ustaz. Alhamdulillah. Dalam macam kat sekolah kan, cikgu ngajar macam budak isteri saya dengan rumah tadika tadi kan, dalam 19 orang yang dapat jawab peperiksaan sendiri, budak tadika 5 tahun yang dapat jawab sendiri, baca soalan sendiri, jawab sendiri 4 orang daripada 19. Yang 19 tu dah dibacakan soalan, bukan setakat soalan, jawapan tu cikgu dah cakap. Tulis ni, cikgunya siap tulis jawapan, salin. Lain yang ditulis, cikgu lain yang disalin. Pening kepala cikgu ni. Budak 5 tahun exam, 5 tahun nak exam juga. Baik. Jadi masing-masing lah rezeki masing-masing. Baik. Ketiadaan kita tu asal tiada Quran, maka bahawasanya wajib kidamnya dan tiada mustahil adabnya. Yang ini adab kita ni lah dibahaskan. Dan dijawab akan dia dengan bahawa kaedah itu difardukan pada sesuatu yang wujudi juga, yang wujud. Baik, habis tentang dalil bakar. Masuk dalil mukhalafatuhu lil hawadith, tidak bersamaan atau bersalahan Allah Ta'ala lil bagi hawadith yang baharu makhluk. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Dalilnya apa? Dan ada pun dalil bersalahan yang ini tak sama Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, yang ini segala makhluk. Maka iaitu firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Artinya tiada seumpama Allah Ta'ala itu sesuatu, dan iaitu yang amat mendengar lagi amat melihat. Tiada seumpama Allah Ta'ala itu sesuatu, tak ada contoh, tak ada yang sama. Allah Ta'ala sendiri firmankan, Allah Ta'ala ni tak ada yang sama dengan sesuatu apapun. Surah apa? Surah Asy-Syura ayat 11. Surah Asy-Syura ayat 11. Dan lagi firmannya, satu lagi ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tiada ada bagi Allah itu sebangsa seorang juru pun. Sebangsa sama lah, kufu-kufu itu serupa, sama. Tak ada bagi Allah Ta'ala tu sama atau serupa seorang juru pun, suatu apa pun. Suratul Ikhlas ayat 4. Baik, itu dua ayat Al-Quran berkaitan tentang Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Ini ayat muhkamat, ayat yang jelas. Dan dalil akal, dalil akli, seperti kata musannif pengarang kitab Matan Ummul Barahim, iaitu Imam Sanusi radhiyallahu anhu, wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadithi fali'annahu law mathala syai'an minha lakana hadisan mithlaha wa dhalika muhalun bima arafta qablu min wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Dan ada pun tanda, dalil, bukti, wajib, mesti bersalahan, tak sama Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ini, makhluk ini. Maka kerana bahawasanya jikalau bersamaan ia, Allah Ta'ala akan suatu daripada yang baharu ini, kalau Allah Ta'ala sama dengan makhluk, nescaya adalah ia baharu seumpamanya. Jadi Allah Ta'ala pun baharu. Kalau sama lah, baharu lah. Dan yang demikian itu mustahil, tak diterima akal. Kenapa? Kerana barang yang telah engkau ketahui dahulu daripada wajib kidamnya dan bakoknya. Kidam Allah Ta'ala tak ada permulaan, kan tak sama dengan makhluk.
makhluk kan ada permulaan. Bakok kekal, makhluk kan tak kekal. Tapi ahli syurga dan neraka kan nanti sampai bila-bila kan, itu mendatang. Mendatang tu maksudnya apa? Allah Ta'ala janji dari segi syariat untuk kekalkan. Kalaulah dari segi kudrat Allah Ta'ala, yang kita dah belajar ta'aluk kudrat sebelum ni, kalaulah Allah Ta'ala nak matikan ahli syurga dan ahli neraka, harus bagi Allah Ta'ala, boleh bagi Allah Ta'ala, bukan mesti, boleh. Boleh Allah matikan dan boleh Allah kekalkan. Itu pada bab ta'aluk, ta'aluk kudrat. Kalau tak ingat nanti buka kitab lain, ulang lagi bab yang sama. Baik, jadi yang namanya makhluk akan musnah, akan mati. Allah Ta'ala tak mati, tak musnah. Baik, diterangkan lagi. Bermula burhan ini, dalil ini tiada sempurna ia melainkan dengan dua kias. Dan aturan keduanya itu, yang pertama, jikalau tiada ada ia bersalahan bagi segala baharu ini, kalau Allah Ta'ala tiada bersalahan, maknanya samalah dengan makhluk, nescaya adalah ia bersamaan baginya, maknanya Allah Ta'ala sama bagi makhluk. Tetapi keadaannya bersamaan baginya itu, bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Allah sama dengan makhluk itu mustahil, tak diterima akal. Kerana bahawasanya jikalau bersamaan ia, ini Allah akan suatu daripada dia, kata makhluk, nescaya adalah ia baharu. Seumpamanya kalau Allah Ta'ala sama dengan makhluk, ia pun baharulah. Allah itu pun ada permulaan lah. Tetapi keadaannya baharu itu mustahil. Tapi Allah Ta'ala baharu itu ada permulaan, itu mustahil, tak diterima akal. Itu kan. Baik. Adapun bersamaan bagi yang baharu, jadi baharu itu kalau sama dengan makhluk tu jadi makhluk, kerana bahawa sekalian barang yang sabit tetap bagi salah suatu daripada dua yang seumpama itu, sabit dia bagi taulannya. Kalau dua perkara sama, samalah. Tak ada bezanya. Artinya bahawasanya tiap-tiap dua yang seumpama itu tak dapat tiada. Ini mesti bahawa wajib bagi tiap-tiap satu daripada keduanya itu barang yang wajib bagi taulannya. Jadi kalau A dengan B itu ada persamaan, dia memang samalah. Apa yang ada pada A, itulah ada pada B. Macam saya dan tuan-tuan lah, ada persamaan, ada perbezaan. Mana persamaan dari segi, contohnya ada permulaan, ada perubahan, rambut dari hitam ke putih, kan? Macam saya bukan rambut dia dah berubah, bulu hidung berubah, kan? Tengok sebenarnya, apa putih-putih ni? Bulu hidung putih, berubah bulu hidung, kan? Baik, ada perubahan. Jadi samalah tu, tuan-tuan dan saya ada kesamaan tu, maknanya kita memang sama, dan harus atas dia. Jadi kalau Allah Ta'ala ada persamaan dengan makhluk, Allah Ta'ala itu makhluk, itu mustahil. Dan harus atas dia barang yang harus atas taulannya. Kalau si A itu ada bagian-bagian, B pun macam tu lah. Dan mustahil atasnya barang yang mustahil atas taulannya. Kalau ada perkara yang mustahil bagi A, adalah mustahil lah bagi B juga. Dan sesungguhnya telah wajib bagi segala yang baharu itu baharu sama. Segala yang baharu itu baharu. Mesti bagi yang bagi makhluk, segala yang baharu itu makhluk, baharu ada permulaan. Jadi yang pertama dia kata Allah Ta'ala tak boleh sama satu pun dengan makhluk. Sama-sama Allah itu makhluk. Baik, kemudian setiap yang makhluk itu ada permulaan. Sama ada jirim, objek atau arat sifat dia. Jirim, botol ni. Arat dia, sifat dia, jernih. Itu ada permulaan dulu.
botolnya ada permulaan, sifat botol itu pun ada permulaan. Maka jikalau bersamaan Allah Ta'ala, maka jika bersamaan Allah Ta'ala akan segala yang baharu itu sama dengan makhluk, nescaya wajiblah, mestilah baginya, bagi Allah, barang yang wajib baginya, bagi makhluk daripada baharu ada permulaan. Dan Allah Ta'ala ada permulaan kan, kalau Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Dan mustahil kidam, dan Allah Ta'ala tak sedia lah. Sedianya apa? Tiada permulaan dan mustahil pula. Dan harus pula baginya wujud dan adam, ada dan tiada. Jadi sebab itulah tak boleh sama Allah Ta'ala dengan makhluk. Ini formula tuan-tuan. Nanti kita tengok ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat mutasyabihat. Tadi kita tengok dalil mukhalafatul hawadith, Allah tak sama dengan makhluk. Nanti ada ayat Al-Quran, ada hadis yang menunjukkan seolah-olah Allah Ta'ala ni sama dengan makhluk. Itu nanti kemudian. Ini nak masukkan formula dulu. Kita ulang kaji formulanya dahulu. Formulanya senang je, Allah tak sama dengan makhluk. Tapi ini dibahaskan, dibuktikan, ditegakkan dalilnya, dan diiktirad, dipertikai atas musannif bahawa katanya, orang boleh tanya, jikalau bersamaan Allah itu akan suatu daripada yang baharu, makhluk, nescaya jadi baharu ia seumpamanya, maka yang demikian itu tiada lazim ia. Tak boleh, yang kata, kerana bahawa yang lazim atas mumasalah itu adakah lagi kidam yang baharu itu, atau jadi baharu yang qadim itu. Maka bermula yang lazim atas mumasalah itu, sama itu, salah satu daripada dua pekerjaan, tiada khusus yang kedua juga, seperti barang yang mendaki akan dia oleh perbuatannya itu. Kalau dipersoalkan begitu, apa soalannya Ustaz? Saya tak faham. Tak apalah. Yang menyoal tu memang tinggi betul soalan dia kan. Kita pun tak faham soalan dia tu. Tengok jawapan dia. Dan dijawab akan dia dengan bahawa murad yang dikendaki jikalau bersamaan ia akan suatu daripadanya, dengan bahawa bersifat ia dengan suatu daripada barang yang mewajibkan baharu, dengan bahawa ada yang jirim, objek atau arad, sifat atau umpamanya demikian itu, dengan korinah katanya pada barang yang telah lalu. Dan bermula mumasalah sama tu bagi segala yang baru itu, seperti bahawa ada yang jirim hingga akhir perkara yang 10, dan tiada syak bahawa mumasalah dengan makna ini melazimkan baharu, maka ta'ammulkan olehmu. Soalan tak faham, jawapan pun tak faham Ustaz, tak apalah. Ini apa nama ni, kata darjat-darjat ulama. Baik, kita baca dengan kata Syekh Suhaimi rahimahullah. Jadi satu pengajaran dia punya tinggi pemikiran ulama, satu perkara yang kita dapat pengajaran kat sini. Pembahasan benda ni sampai begitu dalam, kita pun tak berapa dah apa nama ni, memahami. Tapi tak, yang penting formula tadi itu Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Kata Syekh Suhaimi rahimahullah, ia nakal, ia pindahkan daripada kalam kataan musannif. Terkadang didatangkan oleh syaitan di dalam waham. Waham ni apa nama ni, macam buruk sangka lah manusia akan lupa yang menghendaki ia dengan dia akan Allah Ta'ala. Kadang-kadang syaitan kacau kita punya pemikiran. Allah Ta'ala ni agaknya macam ni lah, macam tu, atas ini rupa, atau dikhayalkan pada wahamnya. Jadi macam mana nak buat? Yang ini terkadang syaitan menjatuhkan pada hati manusia akan keadaan rupa Allah itu bagian-bagian. InsyaAllah saya lakukan satu minit. Atau perasakan bagi Allah itu punya tempat, punya jihad, arah, dia ada baginya beranggota kanan dan kiri dan belakang dan hadapan dan atas dan bawah, atau adalah Allah Ta'ala itu hampir atau jauh dalam alam atau luar alam.
Maka jika datang was-was demikian itu, maka hendaklah mengetahui oleh orang yang punya akal bahawa setiap-tiap barang yang dijatuh berlaku oleh syaitan pada waham seorang manusia itu hanya saja daripada alam dulu. Apa yang syaitan rasuk fikiran kita, Allah Ta'ala agaknya macam ni lah. Kita cepat-cepat cakap macam ni itu makhluk. Allah Ta'ala tak sama pun dengan makhluk. Itu jawapan dia. Nanti dibahaskan panjang lagi akan datang insyaAllah. Macam mana kita nak tolak pemikiran-pemikiran yang menunjukkan Allah Ta'ala ni seolah-olah begini-begini. Baik, cukuplah kadar ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar dan manfaat kepada saya dan tuan-tuan, beberapa dalil tadi mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampai-sampaikan insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa yaqul mustaghfirin wa yanajatan ta'ibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.